yang bersama kita di Kaunti walaupun hari cuti, masya-Allah. Terima kasih banyaklah Fadil Ustaz Ahmad Muhammad Jamalullah ataupun Ustaz Jamal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Ustaz. Sihat kita hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah SWT. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jamal yang bersama kita hari ini pastinya dan juga terima kasih pada Haluan lah khususnya NGO kita yang dalam kolaborasi kita untuk segmen Cinta Palestin. Dan sahabat-sahabat boleh turut menonton di Facebook dan YouTube. Kita bawakan juga live ataupun langsung kita untuk Cinta Palestin. Mukadimah kita Ustaz, macam mana kalau boleh Ustaz terangkan tentang Baitul Maqdis, secara khususnya Masjidil Aqsa lah, kedudukannya di dalam Al-Quran Ustaz. Dan hadis lah khususnya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mil'al ardi mil'as samawati mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tanhallu bil qura tanfariju bil qura wa tanalu bil ghara. Wa istasqa al ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Haji Luk dan DJ Pian, ya, masya-Allah ya. Pertama kita dah dengar siri-siri yang lepas mengenai bagaimana Al-Quran menerangkan tentang kedudukan Baitul Maqdis dan sebagainya, dan sampai pada hari ini kita nak mendengar pula hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan signifikan ataupun menunjukkan kepentingan Baitul Maqdis ni terhadap jiwa-jiwa yang beriman, iaitu umat Islam lah. Jadi pertama sekali iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak hadis-hadis secara umumnya iaitu menerangkan tentang Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW juga di dalam geopolitik baginda Rasulullah SAW juga menerangkan bagaimana umat Islam perlu melihat kepada satu tanah yang masya-Allah ya sangat signifikan kepada umat Islam, masya-Allah. Kenapa dia sangat penting, sangat mulia, sangat agung di sisi umat Islam itu, dan Rasulullah SAW sendiri, kalau kita tengok hadis yang paling umum, Rasulullah SAW sebutkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, Sayyidina Abu Zar tanya pada Rasulullah SAW, iaitu ayyu masjid wudi'a fil ard awal, apakah masjid apa yang dibina ataupun diletakkan di atas muka bumi ini yang pertama? Maka Rasulullah SAW menyebut qala al-Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram yang pertama. Kemudian Sayyidina Abu Zar bertanya lagi, qala qultu, dan aku bertanya pada Rasulullah, kemudian apa? Thumma ayy? Kemudian qala al-Masjidil Aqsa. Kemudian daripada lepas Masjidil Haram baru Masjidil Aqsa. Qultu, maka Sayyidina Abu Zar tanyakan berapa lama di antara duanya? Kam bainahuma? Qala 40 sanah, iaitu 40 tahun di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maknanya Masjidil Haram itu dibina, kemudian Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW nak menitik beratkan Baitul Maqdis itu sendiri, kerana kita lihat adanya peristiwa Masra ataupun Isra' Mi'raj yang dah dijelaskan yang lepas. Jadi peristiwa ini memberikan satu poin yang penting untuk umat Islam. Apa yang boleh saya sebutkan iaitu setiap kali kita solat, sebab dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, ya, hadis yang panjang, saya rasa panel yang lepas telah menyebutkan tentang hadis Isra' Mi'raj, Ustaz Umar mengenai perjalanan Isra' Mi'raj. Setiap kali kita solat, setiap kali kita rukuk, setiap kali kita sujud, setiap kali kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat tersebut, umat Islam wajib untuk berdoa dan mesti ada rasa gairah untuk mengembalikan hak milik kita kepada umat Islam, masya-Allah. Ya, kalaulah kita masjid itu ataupun rumah kita dirampas dan sebagainya, ya, kita ada hak di situ, maka ini para pendengar, ya, DJ Pian dan Jiluk, Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra' dan Mi'raj, satu peristiwa yang paling besar. Setiap umat Islam tidak lepas daripada salat 5 waktu. Jadi kalaulah kita salat, kita akan teringat akan hak kita, akan tanah kita di Masjidil Aqsa. Jadi apabila Rasulullah SAW melakukan peristiwa Isra' Mi'raj, itu satu perkara yang paling besar sekali pada umat Islam yang tidak boleh dilupakan.
ya kepada kita. Dan hadis yang panjang lah, maknanya kita boleh lihat dalam kitab-kitab dan sebagainya. Dan kalau kita tengok hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Rasulullah SAW sebutkan, la tashuddur rihal illa thalatha masajid. Janganlah kamu bersusah payah. Maknanya kalaulah kita boleh pergi ke New York, kita boleh pergi ke Eropah, Washington DC dan sebagainya, pergi ke jalan. Jakarta, pergi ke tetapi kita masih lagi tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW ataupun melaksanakan galakan Rasulullah SAW. Hebat mana pun kota tersebut, tetapi kalau kita tidak pernah menjejakkan kaki ketiga-tiga masjid ini, kita masih lagi belum lengkap kita yang perjalanan dan kita tidak dapat pahala sunnah tersebut. Masya Allah, ya. Sebab tu Rasulullah SAW sebutkan la tashuddu rihal illa thalatha masajid. Maknanya kalaulah kita ada duit lebih dan sebagainya, maknanya kita dah bercita-cita untuk pergi ke Mekah, Madinah, sama ada menunaikan umrah, sama ada kita menunaikan haji, dan ke Masjid Al-Aqsa dalam kondisi yang dibenarkan lah, ya, dalam kondisi yang dibenarkan. Dan hadis ni adalah muttafaq alaih, masya-Allah, ya. Jadi apabila Rasulullah SAW menyarankan, menggalakkan, guru saya masa saya belajar di Syria dahulu, masya-Allah, dia katakan setiap perkataan Rasulullah SAW itu bagaikan kita, Rasulullah SAW itu berada di hadapan kita. Kita mendengar daripada mulut Rasulullah SAW. Dan apabila Rasulullah SAW menggalakkan sesuatu, kita bayangkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila mendengar satu hadis galakan, semua, ya, bersusah payah untuk nak melaksanakan, nak buat apa yang Rasulullah SAW buat. Jadi kita sebagai umat Islam apabila mendengar hadis tersebut, kalaulah kita ada duit lebih dan sebagainya, maknanya kita utamakan apa yang saranan Rasulullah SAW. Ya, ramai hari ini maknanya mengatakan kita boleh pergi ke Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi, dan akhirnya Masjidil Aqsa ini masih lagi terjajah, ya, masih lagi terjajah. Tuan-tuan dan puan, kita bayangkan bukan kita sahaja yang rindu kepada Masjidil Aqsa, masya-Allah. Bukan kita sahaja yang teringin nak pergi ke Masjidil Aqsa. Ada sahabat-sahabat saya daripada Palestin, masya-Allah, kampungnya hanya 10 km daripada Old City Jerusalem. Tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam dan solat di Masjid Aqsa kerana minta permit. Masya-Allah. Kita bayangkan bukan kita sahaja yang rindu nak sampai ke Masjid Aqsa. Orang sana pun tak dapat Orang masuk. sana, orang Palestin sendiri dah, bahkan mereka kena minta permit yang checkpoint macam-macam pula Ustaz, checkpoint sebelum masuk ke masjid kena serahkan dia punya IC ataupun kad pengenalannya, masya-Allah. Jadi mereka yang dekat lagi sangat rindu kepada Masjid Al-Aqsa. Kita yang jauh pun, masya-Allah, kita rindu pada Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Salah satu tanda iman kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul dan hari kiamat, iaitu innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala ni orang yang daripada tanda-tanda ataupun tanda-tanda min taqwal qulub, daripada tanda-tanda takwa itu di dalam jiwa kita, masya-Allah. Baik, apa yang kita boleh lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan. Kita boleh bayangkan dulu tidak ada pun macam kita ada live, ada media sosial, dulu media mana sosial, ada. tetapi bagaimana Rasulullah SAW boleh membayangkan. Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis dan sebagainya, tetapi bagaimana Rasulullah SAW boleh menggalakkan umat Islam untuk pergi ataupun menggalakkan, memberitahu akan kedudukan Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Itu sebenarnya nak menunjukkan kepada kita, walaupun kita, Ustaz jauh sangat lah Masjid Al-Aqsa ni, Ustaz jauh sangat Masjid Haram, Ustaz jauh sangat Masjid Nabawi dan sebagainya, nak menunjukkan bahawa adanya Rasulullah SAW nak galakkan umat Islam itu bersedialah, gunakanlah cara apa sekalipun, ya, untuk pergi ke tempat-tempat berikut, ya. Sedangkan Rasulullah SAW pun tidak pernah pergi, dan Rasulullah SAW pun rindu nak pergi ke sana, ya. Rasulullah SAW pun nak pergi ke tempat sana, masya-Allah. Dan sebenarnya banyak hadis-hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, nanti kita akan go through. Yang paling hebat sekali iaitu kita tengok bagaimana Masjid Al-Aqsa ini
dan Baitul Maqdis ini adalah tempat risalah, rasail, risalah kenabian yang lepas, masya-Allah ya. Kita bayangkan nabi-nabi Bani Israel semua mereka berasal daripada Palestin dan sebagainya, tempat mereka menyebarkan dakwah di sana ya. Jadi cuba bayangkan, kalaulah sejarah umat Islam, kita kena bangga dengan sejarah kita. Betul. Walaupun kita baca sejarah-sejarah yang lain ya, tetapi kita kena bangga dengan sejarah kenabian kita dan kita nak mengambil ibrah. Jadi bila cerita-cerita kan, cerita-cerita yang kita tengok dalam TV dan sebagainya, kita boleh bayangkan. Jadi bila kita cerita tentang para nabi dan para rasul, ya, sudah pasti hati-hati yang beriman ni, yang disentuh dengan iman ini akan rasa masya-Allah, nak pergi, nak melaksanakan, nak mendapat fadilat daripada berada di sana dan daripada ibadah yang berada di sana. Kita dah biasa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Bila kita dengar dengan fadilat-fadilatnya, kita terasa nak melaksanakan ibadah itu, daripada satu ibadah kepada satu ibadah, dan rasa seronok, rasa hebat disebabkan kelebihan yang Rasulullah SAW sebutkan, masya-Allah. Jadi kita sambung tentang apa kelebihan yang menyebabkan kita, dan bukan malah para sahabat. Baitul Maqdis secara umumnya Rasulullah SAW ada sebutkan satu hadis, iaitu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa arba'u min madainil jannah, ada 4 kota daripada kota-kota syurga. Pertama sekali Makkah, kemudian Madinah, kemudian Dimashq dan Baitul Maqdis. Masya-Allah. Jadi kita boleh bayangkan sebenarnya kota-kota ini yang Rasulullah maknanya Rasulullah SAW banyak sebut dalam hadis Rasulullah SAW, dan sangat diambil perhatian oleh Rasulullah SAW ya. Dan kalau contohlah Mekah, Madinah, kita dah tahu dah fadilatnya. Contoh Damaskus ya, ataupun Dimashq, tempat yang maknanya Nabi Isa AS akan turun di sana, masya-Allah ya. Dan kota Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu sendiri sangat luar biasa ya. Antaranya iaitu dia adalah dipanggil pintu langit. Pintu langit. Sebab tu di dalam sepotong hadis Rasulullah SAW yang kita akan sebutkan, iaitu dia adalah ardul mahsyar wal mansyar. Pada akhir zaman nanti kita akan dikumpulkan di sana. Bahkan kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, di sana ada qubbatul arwah. Dia akan dikumpulkan roh-roh yang baik di qubbatul arwah itu berada di sekitar daripada Dome of the Rock tersebut. Baik, hadis yang tersebut yang berikutnya iaitu daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menyebutkan kalau Rasulullah SAW bersabda, man zara Baitul Maqdis muhtasiban a'tahu Allah ajra alf syahid. Sesiapa sahaja yang memasang niat untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa ataupun pergi ke Baitul Maqdis hanya saja untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila dia melaksanakan ziarah tersebut, dia pergi ke sana, maka dia akan mendapat alf syahid. Pahala 1000 orang syahid, masya-Allah. Jadi kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW nak menunjukkan peri pentingnya Baitul Maqdis tersebut. Ya, Baitul Maqdis tersebut. Jadi sekarang ni kita pasang angan-angan tidak ada masalah. Kita pasang cita-cita kita. Ya. Berapa bergenerasi yang kita kalau kita sorot sejarah tu, maknanya ada juga generasi yang cita-citanya pergi salat di Masjid Al-Aqsa tapi tidak kesampaian sehingga ajal bertemu dengan ajalnya, masya-Allah. Misalnya rakyat Gaza 20,000, 25,000, masya-Allah. Setiap daripada mereka itu memasang niat, memasang cita-cita untuk sujud dalam keadaan dibebaskan Masjid Al-Aqsa. Jadi bagaimana mereka ini setiap hari termotivasi untuk pergi ke sana, ya, adalah disebabkan fadilat-fadilat yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya. Dan Rasulullah SAW daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan ada hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan, man shalla fi Baitul Maqdis ghufirat dzunuba kullaha. Sesiapa yang salat masjid di Baitul Maqdis ataupun di Masjid Al-Aqsa, maka akan diampunkan dosanya. Ini hadis adalah syawahid kepada hadis-hadis yang asal yang akan saya sebutkan, insya-Allah. Baik, antara kelebihan Baitul Maqdis, kita kadang-kadang kita boleh bangga. Saya datang daripada
Kuala Lumpur, kita datang daripada Perak, kita datang daripada kota yang hebat. Misalnya kita duduk di Australia, Melbourne, atau kita duduk di London dan sebagainya. Tetapi kota-kota ini tidak pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang akan dijaga oleh malaikat di akhir zaman nanti. Bayangkan pada ketika akhir zaman nanti, kita akan masuk sikit hadis tersebut. Ya, Dajjal akan pergi ke setiap kota tersebut. Tetapi kota yang dia tidak boleh masuk, iaitu dan tijak kaki dan sebagainya, iaitu 3 kota tadilah, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Kenapa pula kena sebut benda ni? Sebab tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, kita ni sebenarnya dah akhir zaman. Banyak orang sebut tentang akhir zaman. Kita akhir zaman. Ya, maknanya bila-bila perkara tersebut boleh berlaku. Ya, tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang kecil semua sudah zahir depan mata kita. Dan kita takut maknanya Dajjal ini dia mampu mempengaruhi manusia itu sebab dia boleh menghidupkan orang yang mati. Kita kalau iman kita tidak kuat, nauzubillah min dzalik, kita akan terikut dengan ajakannya. Tetapi penduduk-penduduk ini di kota-kota yang hebat ini, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis, dan ada juga hadis yang sebutkan di Tur, Tur Saina ataupun di Jabal Tur, tidak akan dimasuki Dajjal tersebut. Masya-Allah. Ya. Jadi beruntunglah orang yang duduk sana. Tapi macam mana pula Ustaz, kat sini kita pun seram juga. Tak. Ulama-ulama dah bagi amalan-amalan supaya kita jaga amalan-amalan kita bila datang perkara-perkara tersebut kita terselamat. Antaranya ialah kita, hadis Rasulullah SAW sebutkan, iaitu tentang orang yang menjaga Al-Kahfi dan sebagainya. Kalau kita tak mampu, siapa yang boleh hafal awal 10 akhir dan 10 awal 10 akhir, insya-Allah dia akan terselamat daripada perkara tersebut, insya-Allah. Baik, hadis yang lain yang berikutnya, iaitu kita lihat bagaimana satu hadis yang biasa disebutkan, maknanya yang kita akan terasa bahawa hadis ini akan menyebabkan kita makin bertambah, rasa tashwiqan, maknanya makin rindu kepada Masjid Al-Aqsa tersebut. Hadis daripada Maimunah, Maimunah maulat Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, iaitu hadis daripada Maimunah menyebutkan, dia berkata, ya Rasulullah, tanya pada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ni dia sangat inquiry. Di situ kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW sangat-sangat menekankan pencarian ilmu di kalangan para sahabat Rasulullah, walaupun soalan-soalan yang biasa-biasa saja. Jadi Sayyidah Maimunah ni, kita bayangkan orang wanita. Kalau dalam masa zaman dulu, kita, kalau zaman sekarang ni mungkin orang ada biasalah, perempuan kita travel dan sebagainya kan. Tapi zaman dulu yang susah nak kena naik caravan, nak kena naik ikut kafilah perniagaan, tak ada kapal terbang dan sebagainya. Tetapi laut pun tak ada. Tetapi dia boleh tanya pada Rasulullah SAW, boleh bertanya pada Rasulullah SAW, aftuna fi Baitul Maqdis. Ceritakan, bagi tahu akan perihal Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW sebutkan ardul mahsyar wal mansyar. Dia adalah bumi akan dikumpulkan arwah di akhir zaman nanti, insya-Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW sebutkan itu, datanglah kepadanya, pergilah kepadanya. Fasallu fiha. Fasallu fi. Maka pergi salat di dalamnya. Ya, fa inna salat fihi ka alfi salat fi ghairi. Sesungguhnya satu salat di Baitul Maqdis, ya, seperti mana 1000 kali salat di tempat lain. Masya-Allah. Dan ada hadis yang lain menyebutkan 500 kali solat di tempat lain. Jadi kalau kita bayangkan 1000 kali itu, 1000 kali solat itu dia berhajat kepada 85 tahun. Untuk kita selesaikan 1000 solat tu. Kita bayangkan, kalau kira-kira, main kira-kira lah kan. Tetapi nak tunjukkan, apabila selalunya bila ulama sebutkan, kalau ada banyaknya hadis tentang fadilat suatu tempat ataupun banyaknya disebutkan perkara tersebut, nak tunjukkan bahawa mulianya tempat tersebut, agungnya tempat tersebut di sisi kita lah, umat Islam. Okay, baik. Sambungan daripada hadis tersebut, iaitu maknanya kita dah faham bahawa satu solat sahaja di Masjid Al-Aqsa ini bersamaan dengan 1000 kali salat di tempat lain, ya. Dan ada hadis yang lain menyebutkan bahawa tentang mengenai 500 sama dengan 500 kali salat di tempat lain. Jadi Rasulullah SAW tak berhenti dekat situ saja, ya. Sebab dia akan memberatkan umat Islam. Kita bayangkan dulu tak ada masalah, misalnya dah ada pembebasan dan sebagainya, tidak ada masalah.
Tapi sekarang ni kita sedang masjid ini sedang dijajah, ni dikepung dan sebagainya. Oleh musuh. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW pula nak merawat situasi tersebut dalam hadis ni juga. Jadi Rasulullah SAW sebutkan maka Maimunah ni, Sayyidah Maimunah disebutkan ara'ait in lam astati' an atahammal ilayhi. Maknanya ya Rasulullah, kalau saya tak mampu nak pergi ke sana, maka Rasulullah SAW sebutkan qala fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Maka Rasulullah SAW sebutkan hantarlah minyak untuk dicahayakan di Masjidil Aqsa. Dulu minyak-minyak ini, minyak-minyak zaitun ini digunakan untuk letakkan lampu dan sebagainya. Bahkan sehingga hari ini telaga yang menyimpan minyak tersebut masih ada lagi di bawah di Musalla Marwah ni. Tapi mungkin tak gunalah sebab kita dah guna elektrik semua kan. Tetapi nak katakan apabila seorang itu tidak mampu, bukan hanya setakat itu sahaja. Kita cakap kita tak mampu nak pergilah. Tak. Rasulullah SAW sebutkan buat apa sahaja. Walaupun dekat sini, walaupun kita menghantar duit kita, ya, walaupun kita menghantar duit kita untuk membiayai kelestarian Masjidil Aqsa tersebut. Hari ini lagi dengan penentangan-penentangan yang ada lah untuk mengembalikan Masjidil Aqsa daripada kita, daripada orang Palestin sendiri, daripada orang Islam seluruh dunia. Maka hadis ini menunjukkan bahawa kita tidak sekadar kata kita tak mampu, tak ada. Rasulullah SAW kata, kalau tak mampu, hantar bantuan, hantar fizikal kita. Kalau kita sebagai seorang doktor dan sebagainya, Masya Allah. Khidmat pun boleh kan? Kan? Kita, bukan setakat itu saja. Jadi Rasulullah SAW sebutkan, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman ata. Siapa yang melakukan perkara tersebut, ia seperti solat ke sana, datang ke sana dan sebagainya. Jadi dia tidak ada alasan kita tak pergi. Tadi kita dah sebut tentang sedikit-sedikit fadilat tentang di sana. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tidak mampu pergi ataupun kita dihalangi dan sebagainya. Kita boleh juga membantu dengan pelbagai keadaan. Ya, pelbagai keadaan. Kadang-kadang kita boleh berikan kepakaran-kepakaran kita, masya-Allah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW boleh memberitakan sesuatu yang tidak mencakupi zaman tersebut. Maknanya Rasulullah SAW pun tidak melalui zaman kita. Tetapi ia berlaku kepada zaman kita. Dan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza ini ataupun di Palestin ini ataupun kita sendiri sepatutnya beriman seperti mereka dan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Baik, kita antara kebiasaan-kebiasaan para salaf lah, ya. Mereka ini suka pergi ke Baitul Maqdis, ya. Antaranya mereka ini suka untuk menjatuhkan niat umrah dan haji di sana lah. Jadi Rasulullah SAW sebutkan sesiapa sahaja man ahalla bi hajjatin aw umratin min al-Masjidil Aqsa ila al-Masjidil Haram ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Abu Daud, Daraqutni dan sebagainya. Jadi sesiapa sahaja yang menjatuhkan niat haji ataupun umrah daripada Baitul Maqdis, maka Rasulullah SAW sebut terus ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosanya yang lepas dan dosanya yang akan datang. Ya. Sebab tu ada seorang Abu Dawud juga mengatakan yarhamullahu waqi'an ahrama min Baitul Maqdis yani ila Makkah. Ya, dia katakan bahawa semoga Allah SWT merahmati Waqi', dia sentiasa untuk melaksanakan umrah dan haji itu daripada Baitul Maqdis, masya-Allah. Walaupun Waqi' ini duduk di Mesir. Ya. Baik, banyak pahala-pahala lah. Maknanya kalau kita apabila kita lakukan sesuatu macam ni, apabila kita misalnya kalau kita sedekah sesuatu di Masjidil Haram misalnya, dilipat kali gandakan 100,000 kali ganda. Pahala amalan tersebut, maksudnya kita sedekah, macam kita zakat di sana dan sebagainya. Dan begitu juga di Baitul Maqdis, ya. Maknanya kalau kita dengar tentang fadilat salat itu sahaja di Baitul Maqdis, dapat mengampunkan dosanya, dapat pahala 1000 kali selawat ataupun 500 kali salat. Maka amalan-amalan lain juga begitu juga, ya. Amalan-amalan lain juga sama juga. Kemudian kita lihat pada akhir zaman, masya-Allah. Ini perkara yang saya rasa kita kena ambil cakna. Kita kena tahu bahawa sebenarnya Rasulullah SAW seakan-akan beritahu bahawa umat Islam ni akan sentiasa menghadapi cubaan dan dugaan daripada situasi yang berada di Palestin.
kita tengok daripada tarikh ataupun sejarah, banyak kali cubaan-cubaan dan sebagainya. Kita bayangkan daripada zaman Salibin ataupun tentera salib masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Saya teringat tentera salib masuk dalam Masjid Al-Aqsa 40,000 orang sekali dipancung. Allah. Masya Allah. Kezaliman, kekejaman. Hari ini kita dengar 20,000, 25,000 kekejaman yang dilakukan oleh Zionis. Tetapi ia telah berlaku di zaman yang lepas. Apabila Sultan Salahuddin Ayyubi nak masuk menawan kembali kota tersebut, maka Sultan Salahuddin Ayyubi, orang yang berada di sekitar ini kata bunuh dah mereka dan sebagainya. Tapi kita nak tengok bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan akhlak yang diwariskan kepada Sultan Salahuddin Ayyubi ini. Katakan, mereka ini bukan guru kami. Kita bayangkan dulu dia masuk 40,000 orang disembelih. Masjid Al-Aqsa itu tidak ada tempat melainkan jejak kuda-kuda mereka di atas jasad-jasad orang Islam. Tapi apabila Sultan Salahuddin katakan, mereka ini bukan guru kita. Guru kita ialah Rasulullah SAW. Dan mereka dilepaskan. Dia kena bayar jizyah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, ya, menyebutkan bahawa qala Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din adh-dhahirin li'aduwwihim. Akan ada sentiasa. Hadis ni bila kita dengar hadis ini, kita yakin keadaan yang berlaku ketika ini adalah yatatabaq ataupun mendapati di dalam hadis Rasulullah SAW. Akan sentiasa ada kaum daripada umatku yang akan memenangkan atau akan menekan musuh-musuh mereka. Itu satu mukjizat. Maknanya daripada marraz zaman, berlaku daripada sepanjang zaman, akan ada penentangan, dapat dibebas, ditawan, didapat kembali dan sebagainya. Sehingga kini akan ada satu golongan yang sentiasa akan memenangkan isu, memenangkan ataupun memperjuangkan Palestin ataupun memperjuangkan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kemudian mukjizat yang kedua, la yadhurruhum man khalafahum. Mereka ini tidak akan terkena ataupun tidak akan mudarat disebabkan orang-orang yang meninggalkan mereka. Hari ini walaupun barat meninggalkan mereka, mengatakan ini adalah mempertahankan diri daripada Zionis dan sebagainya, bahkan daripada kerajaan-kerajaan hari ini hanya melihat sahaja rakyat Gaza dibom sehingga ke hari ini 20,000 ini bukan perkara yang senang. Setiap hari kita melihat anak-anak, ya, ibu bapa, itu adalah anak-anak kita, itu adalah ibu bapa kita, itu adalah saudara-saudara kita. Tapi mereka tidak kisah. Barat tidak mahu menyokong mereka, kerajaan-kerajaan yang ada tidak ada mahu menyokong mereka, tidak ada masalah. Ya, la yadurhum man khalafahum illa ma asahum. Mereka akan dapat syahid dan sebagainya. Saya bila berlaku peperangan baru-baru ini, saya rasakan bahawa mereka ini semua, rakyat Gaza ini adalah calon-calon. Kita biasa dengar calon PhD, calon apa, tapi mereka adalah calon syahid. Allahu Akbar. Daripada kecilnya, yang dewasanya, yang berumurnya, ya, mereka semua, nama-nama mereka itu seakan ada dalam satu list syuhada yang Allah yang hanya menunggu sahaja. Allahu Akbar, cemburu. Kita bayangkan satu titis darah yang mengalir pertama daripada syahid ini, Allah SWT ampunkan dosanya. Kita ni bila nak dapat syahid, Masya Allah. Macam mana kita nak capai itu, macam mana kita nak capai tersebut kan? Tapi kita akan dengar hadis yang akan datang menyebutkan bahawa kita juga akan dapat pahala yang sama sekiranya kita menyertai mereka, gerobak mereka. Dan Allah SWT sebutkan hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga akan datang kemenangan. Jadi dalam hadis ini mereka meyakini bahawa akan datang kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali Baitul Maqdis dirampas dan ditawan kembali dan diambil kembali oleh orang Islam. Wahum kadzalik, dan mereka akan kekal sabat iman mereka, akan kekal mereka percaya bahawa mereka akan mendapat kembali tanah-tanah mereka. Ya. Qalu ya Rasulullah wa ainahum. Sahabat tanya, di mana mereka? Di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW setelah jelas
nama yang diberikan tempat tersebut adalah Baitul Maqdis. Jadi kita kena tune sikit. Nama kita yang kita akan nak letakkan nama di yang Baitul Maqdis adalah yang paling sesuai untuk di tanah sana lah. Wa aknafil Baitul Maqdis. Bila sahabat tanya, dekat mana mereka ni? Orang yang sangat hebat, yang boleh menjadi satu golongan yang sentiasa memenangkan agama Allah SWT, dan mereka tidak kisah kalau orang lain khianat pada mereka, pemimpin-pemimpin yang ada khianat pada mereka, ya, sehingga datang kemenangan daripada Allah SWT. Mereka di mana? Mereka di Baitul Maqdis. Wa aknafil Baitul Maqdis. Aknaf ni sekitar. Dan kita lihat hari ni yang sekitar Baitul Maqdis adalah di Gaza. Dan kita lihat di sekitar Baitul Maqdis ini, di Hebron, di tanah 48 dan sebagainya. Dan mereka inilah yang perjuangkan. Kita bayangkan satu perjuangan ataupun satu tindakan misalnya daripada rakyat Palestin di tanah di tebing barat, maka akan dirobohkan seluruh rumahnya oleh kerajaan Zionis. Tetapi perjuangan ini diteruskan oleh mereka. Mereka tak kisah untuk hancur ataupun hilang nyawa, hilang tempat tinggal, dihalau dari tanah sendiri, dihalau dan sebagainya, tetapi mereka tetap mempertahankannya. Yang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebutkan lagi daripada Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, iza fasada ahli Syam, sekiranya rosak ataupun binasa ahli Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kamu. Syam ni maknanya kita dah sebutkan bahawa sebelum ni tentang Syria, Palestin, Jordan, ya, Lebanon. Kemudian la tazalu ta'ifatun, Rasulullah SAW sebutkan lagi akan ada satu kelompok, satu kumpulan min ummati mansurin la yadurruhum man khadhalahum hatta taqumus saah. Dengar? Mereka ini akan sentiasa ada kumpulan yang sentiasa memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak kisah mereka ada orang yang mengkhianati mereka hatta taqumus saah, sehingga kiamat bangun, masya-Allah. Adanya kumpulan tersebut, masya-Allah. Inilah dengan hadis ini mereka yakin bahawa mereka ni nak jadi orang yang kelompok yang istimewa diceritakan oleh Rasulullah SAW. Adakah kita nak menjadi kelompok yang istimewa diceritakan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana pula kita tindakan kita? Bagaimana kita membantu mereka? Dan hadis yang antara hadis yang Rasulullah SAW sebutkan daripada Muaz bin Jabal qala Rasulullah SAW, Umran Baitul Maqdis, yang mana tanda-tanda hari kiamat ini iaitu kembalinya, meriahnya, harmoninya Baitul Maqdis. Masya-Allah. Kemudian baru khuruj malhamah, kemudian Al-Hamah Kubra, kemudian baru Khurujud Dajjal, hadis yang diriwayatkan Ibn Abi Shaybah wa Hakim. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ceritakan bahawa bagaimana akhir zaman ini orang yang memperjuangkan agama ini, mereka ini berada di sekitar Baitul Maqdis. Ya, masya-Allah. Sebab tu Sultan Salahuddin Ayyubi mengatakan isu sentral umat Islam, siapa yang memegang, yang menakluki Baitul Maqdis, dia yang menguasai pemerintahan tersebut, masya-Allah. Dan kita lihat bagaimana anak-anak Palestin, ya, sangat meyakini dengan hadis-hadis ini. Bagaimana mereka cuba memasukkan mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka ke dalam hadis yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, menjadi kelompok yang paling dinanti-nantikan ataupun yang diberi endorse oleh Allah SWT. Ini adalah satu kelompok yang terbaik. Sebab tu apabila saya pergi ke Gaza, nak ceritakan sikit tentang pengalaman Gaza saya masa tu, berlalu di tepi pantai. Ada kanak-kanak yang sedang main. Kanak-kanak umur 8 tahun, 9 tahun. Saya katakan, macam mana? Ni baru perang, ni baru habis perang ni. Saya tanyakan, apa keadaan? Yang dia kata, alhamdulillah. Maknanya iman mereka. Kita belajar akidah di Malaysia. Kita nampak yang mempraktikkan akidah itu mereka. Yakinnya mereka dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinnya mereka dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi saya tanya kepada mereka, apa yang berlaku? Dia kata tak ada apa-apa, alhamdulillah. Jadi kita nak nyalah apa, nak bantu ke apa. Ada apa-apa masalah tak nak bantu. Masalah bukannya pada kami, dia kata. Masalahnya pada pemimpin-pemimpin Arab yang memberikan minyak-minyak mereka kepada kapal terbang Zionis untuk mengebom kami. Ini budak yang jawab. Budak umur 8 tahun, 9 tahun. La ilaha illallah. Macam seorang pakar ahli politik. Saya pun tak boleh cakap macam itu.
Dan saya pun quote daripada apa yang dia katakan. Allahu Akbar. Saya kalau kata kalau anak-anak kita hari ini, bagaimana mereka boleh berfikir begitu? Maknanya keadaan ini mendewasakan lebih umur mereka. Okay, Ustaz, ya, pasal anak-anak kita tu apa yang kita boleh buat dan macam mana kita nak bentuk anak-anak kita supaya ada fikiran yang sama macam 27 tahun. So kalau kita nak membebaskan Baitul Maqdis, kita nak membebaskan Aqsa, kita bukan hanya kita boleh dalam masa sekejap. Ya, kita bayangkan intifadah tersebut, intifadah 1, intifadah 2 dan sebagainya. Bagaimana dia nak mendidik generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, yang sangat hebat, akidahnya, kepercayaannya, pemikiran politiknya, masya-Allah. Jadi pertama sekali kita bacakanlah hadis-hadis yang fadail kepada anak-anak kita. Kita kena bagi tahulah kepada mereka bahawa ini adalah tanah kita yang dijanjikan oleh Allah SWT dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita nak jadi bangsa yang terbaik, umat yang terbaik yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, kita hendaklah berada di dalam kafilah ataupun gerabak yang menyokong perjuangan kembalikan Palestin, Baitul Maqdis tersebut kepada umat Islam, masya-Allah. Itu yang pertama. Maknanya didikan ini ambil masa. Macam kita ada series yang panjang ni, kalau boleh kita ada nota-nota yang kita nak sampaikan. Lepas ni ibu bapa ambil sedikit nota-nota tu beritahu. Ya, katakan misalnya hadis hari ini kita dapat beritahu bahawa hadis Rasulullah SAW sebutkan yang ada 3 masjid yang sangat hebat. Mungkin contoh. Kemudian kita katakan hadis yang terakhir saya baca tadi, iaitu tentang bagaimana kelompok yang dijanjikan oleh Allah SWT, kelompok yang terbaik, dan akhir zaman kelompok itu yang berada di Baitul Maqdis. Contoh kita bagi tahu. Siri-siri ni nak membina sakafah ataupun pendidikan mereka lah. Okay, itu yang maknanya kita dengarkan hadis-hadis Rasul. Yang kedua iaitu kalau boleh sebenarnya kita boleh kontak dengan badan-badan kebajikan di sana, bagaimana anak-anak kita boleh berinteraksi. Kadang-kadang mereka ni boleh berbahasa Inggeris dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh berkongsi melalui Zoom, Facebook ataupun sebagainya. Ada, boleh, tak ada masalah. Dan mereka boleh menceritakan keadaan mereka. Anak-anak nak pergi sekolah kena melalui 3 checkpoint di Hebron, dan dicek seluruhnya, badan semua. Dan kita hari ini pergi sekolah tanpa ada kesusahan-kesusahan tersebut. Senang lenang lagi. Masya Senang. Allah. Kita nak kena bagi tahu pada generasi kita. Dan kita nak kena bagi, kemudian kita boleh membina ataupun dari segi tadika, kita ada hari-hari Palestin, hari-hari Baitul Maqdis, hari-hari perjuangan tersebut. Kita mungkin tadika tu buat kita punya hari perjuangan Palestin dan sebagainya. Kita buat, ataupun di universiti ada Palestinian Cultural Center yang dibina oleh, ataupun ada kelab lah, sama ada daripada rakyat Palestin sendiri ataupun daripada kita, ya. Dan seterusnya, iaitu yang kita boleh didik anak-anak kita. Misalnya ini kita dah sampai ke bulan yang masya-Allah, bulan Rajab. Bulan Rajab ini bukan hanya sekadar bulan menuai benih tersebut, ya. Kita nak tanam benih-benih yang elok, tetapi ini adalah iaitu daripada ibadat-ibadat kita lah nak menghadapi bulan Ramadan tersebut. Tetapi bulan Rajab ni adalah bulan perjuangan. Ya, bulan perjuangan. Kita bayangkan, ya, Baitul Maqdis yang masih lagi terjajah ini, kita menerapkan, bagi tahu pada anak-anak kita, ya, apabila kita sampai bulan ini, kita semarakkan bahawa kita ada tanggungjawab terhadap Baitul Maqdis. Yang bulan ini Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita tahu bahawa inilah tanggungjawab. Kita tahu Rasulullah SAW menerima tanggungjawab solat ataupun kefarduan solat tersebut pada bulan ini misalnya, ya. Dan ini adalah bulan kemenangan. Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis pada bulan Rajab. Masya-Allah. Jadi perjuangan, bulan perjuangan, bulan kemenangan ini kita kena bagi tahu pada anak-anak kita. Sebab hari ini terlalu banyak sangat YouTube, TikTok, mereka media sosial lah mereka kan. Tapi sekarang pun banyak juga yang cerita short story tentang Palestin. Betul. Itu jadi pun kadang-kadang ada. mereka boleh tanya pula, boleh tanya pula dengan apa info-info yang dia dapat dalam tu. Itu bagus, tapi maknanya kita nak bagi secara informal dan formal lah. Kalau informal tadi kita bagi tahu secara direct pada anak kita, ataupun formal sekolah boleh buat. Saya ada sudut, saya ada duta Palestin
di setiap sekolah. Boleh tak? Siapa yang dengar ni daripada kalangan cikgu ataupun daripada Kementerian Pendidikan dan sebagainya ataupun IBS, ada satu duta Palestin di setiap universiti ataupun sekolah-sekolah. Jadi apa mereka ni akan, misalnya pergilah mana-mana institusi, maksudnya kalau haluan sendiri kita ada Akademi Baitul Maqdis, hantar mereka untuk mendalami tentang isu Baitul Maqdis dan sebagainya, dan mereka akan menjadi duta di sekolah mereka. Jadi bila kita ada Hari Palestin di sekolah ataupun Hari Baitul Maqdis di sekolah, Hari Masjidil Aqsa di sekolah, maka mereka akan, dia yang akan menerangkan tentang isu-isu ini. Wakil bersuara. Ya, bersuara. Bercerita. Jadi sebab itu kita tak nak dia sebagai isu-isu bermusim saja. Betul Ustaz. Masya-Allah. Kena berterusan untuk anak-anak kita. Idea bagus. Jadi itu yang saya harapkan, dan kita beritahu pada anak kita setiap kali kita solat. Dengan solat kita ini kita wajib untuk kita doa untuk Masjidil Aqsa, dan kita ada satu tanggungjawab untuk kita membebaskan Baitul Maqdis setiap kali kita solat. Lagi kita dalam bulan Rajab, waktu kefarduan salat kita di bulan ini, masya-Allah, ya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Kita pun yang tak ada, kita dah sampai ke penghujung segmen kita hari ini. Kita harap Ustaz nanti boleh datang lagi Ustaz Jamal. Kena datang lagi, cerita pula tentang Gaza, tentang pengalaman Ustaz sendiri menyantuni saudara-saudara di sana, dan bagaimana hebatnya iman mereka yang diuji sangat berat, tapi mereka sangat yakin dan pasti dengan janji Allah Taala. Dan termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, terima kasih banyak Ustaz Jamal atas pengurusan pada hari ini, hadis-hadis kelebihan Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga